Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersama-sama pada hari ini, hari yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan kita semua didoakan oleh para malaikat yang sentiasa berada di setiap majlis ilmu. Kita diberikan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan juga kita diberikan kelapangan dada untuk kita memahami ilmu Allah SWT. Baik, Alhamdulillah, hari ini pertama kali kita bertemu muka, bersua muka. Mungkin ada yang biasa bersua muka di online, hari ini kita online. Dan insyaAllah kita akan berbincang dengan buku kita, Mencari Cinta Hakiki. Yang kecil je buku ni, kalau baca sendiri satu jam insyaAllah habis. Tapi baca je lah. Nak faham tu contoh nombor 2 kan, baca je. Jadi yang penting daripada sebuah buku adalah kita memahami isi kandungan dia. Yang pertama sekali, buku ni, ini bukan diorang, buku ni karya saya sendiri. Jadi nama saya ada kat bawah tu. Nak sebut Qurratul Ain binti Fatah Yasin. Fatah Yasin tu nama ayah, nama saya Qurratul Ain, nama betul. Sebab ada orang tanya ni nama betul ke nama pena. Memang nama betul. Nama ayah bagi dalam surat beranak dan dalam IC. Ejaan macam ni. Kalau nak cari di online, boleh carilah dekat YouTube, nama channel Qurratul Ain Fatah Yasin Ukafi. Tapi ejaan kena betul. Kalau salah eja tak jumpa. Ejaan ni susah kan? Susah kan? Kena tengok betul-betul. Kalau susah nak cari, boleh cari Ukafi, UQAFY. Tu je, Ustazah Qurratul Ain Fatah Yasin. Ringkasan dia UQAFY. Ambil pangkal-pangkal ni je, UQAFY. Tu je. Boleh cari di YouTube. Kalau nak ikutilah kan, sama-sama kuliah-kuliah bulanan, mingguan, kan ada yang memang online. Tu ada kelas-kelas dia, ada grup, dalam grup Telegram kan ada info untuk keluar kuliah. Dan sekarang live dekat TikTok. Kalau nak cari kat TikTok pun nama yang sama, kan? Facebook nama yang sama, semua nama sama. Tak ada menyamar-nyamar, insyaAllah. Baik, bila kita bincang mengenai Mencari Cinta Hakiki, buku ni ditulis satu perkara. Saya menulis buku dari sejak di bangku universiti. Buku pertama saya lahir buku yang pertama, dia punya tarikh mengandung dia masih belajar kat Mesir. Tarikh mengandung buku lah, maksudnya mula menulis buku. Mula menulis buku masa masih belajar. Sebab masa tu masa tahun 4 kat sana, tahun akhir kan, tahun akhir tu saya diminta untuk macam bagi tuition gitu kan, untuk junior-junior. Jadi waktu tu lah, bila bagi tuition, kita menyampaikan ilmu tu dalam keadaan masa tu hadis dianggap sangat susah. Ini ada kawan yang dari Iskandarjah juga Mesir. Bidang hadis dianggap satu yang sangat susah. Jadi saya berusaha untuk mengajar dalam keadaan macam struggle jugalah, fikir macam mana cara nak bagi orang faham, buat jadual, buat darjah semua. Lepas tu bila lepas mengajar, saya tengok lepas habis exam kertas tu hilang macam tu je kan. Kita ni fikir perah otak, akhirnya fikir sayanglah macam tu, manfaat dia tak luas. Masa itulah mula menulis apa yang diajar masa tu, jadual-jadual yang saya fikirkan struggle, termasuk nota-nota kuliah tu, saya jadikan buku. Jadi buku tu yang pertama, tajuk dia Cara Mudah Menguasai Ulum Hadis. Ada setengah universiti yang guna sebagai rujukan, dan sebab special dia mudah gitu. Ulum hadis ni selalu orang anggap susah. Jadi prinsipnya sebenarnya bermula itulah. Sampai saat ni saya menulis dengan prinsip bahawa kita tahu kehidupan ulama tidak lengkap tanpa ada karya. Jadi dia mesti ada karya penulisan yang konsep dan tujuannya adalah menyampaikan ilmu dan juga memberikan manfaat kepada umat walaupun setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi memang tujuan karya ini ditulis adalah untuk memberikan sesuatu kepada kita semua, mudah-mudahan dia bermanfaat. Jadi dah tentu yang paling penting masa menulis ni perasaan kita gitu.
perasaan kita masa nak menulis ni bukan semata-mata nak hasilkan buku. Tak. Perasaan kita memang betul-betul nak menyampaikan sesuatu dan ada harapan besar kepada umat. Ada satu harapan dalam hati ni supaya kita semua tu menjadi seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dia juga satu bentuk pencarian ilmu yang dengan menulis sebenarnya bila kita ada output, input kita tak sia-sia. Jadi setiap ada input kita output balik. Dia kadang-kadang lebih melekat dan berkesan dalam diri kita. Dan kita sampaikan dalam bentuk yang mudah-mudahan difahami, dan itu adalah ilmu yang konsepnya ulama setiap kali nak menulis maka mereka akan sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ilmu yang disampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan ada sebagian ulama yang dah siap tulis satu buku. Bila dah siap buku ni, ada seorang ulama ni dia pergi ke tepi sungai dan dia berdoa minta pada Allah, ya Allah, andai kata buku ini tidak mendatangkan manfaat kepada umat, maka aku campakkan buku ini ke sungai, tenggelamkanlah dia, hapuskan pun tak apa. Sebab aku menulis hanya untuk memberi manfaat kepada umat. Dan Allah takdirkan dia campak buku tu dalam sungai, timbul balik. Dan buku tu ada digunakan sampai sekarang. Itu konsep prinsip ulama dalam menulis. Sebab kita kadang-kadang agak menyedihkan ketika kita hanya menulis untuk menghasilkan sesuatu tanpa kita memikirkan keadaan dan amanah penulisan kita selepas kita mati. Lepas kita mati, buku itu akan tersebar, dan kita tahu hari ni yang berlaku di Palestin contoh kan. Tahu tak kenapa Israel kan? Saya sebut lain sikit lah. Saya dah kena blok TikTok 4 kali sebab duk cerita pasal Palestin lah. Jadi saya sebut lain sikit lah. Israel. Baik. Kenapa Israel tu boleh menyerang Palestin? Kenapa dia nak ambil tempat tu? Itu dari mana pemikiran tu ada? Kan pemikirannya adalah tanah ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Macam mana semua orang Yahudi tu boleh berfikir tanah tu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan? Dia bermula daripada karya seorang Yahudi. Ada seorang Yahudi yang dia berfikir tentang tanah yang dijanjikan, tentang pembentukan sebuah negara sendiri, maka dia tulis pemikiran itu. Dan pemikiran itulah yang dibawa sampai sekarang. Orangnya tu dah mati, menjawablah dia dalam kubur kan. Kebinasan dan kehancuran yang dia bawa. Macam tu juga sebenarnya sebaliknya. Bila kita menyampaikan satu ilmu dan menulis satu ilmu yang bermanfaat kepada umat, maka kita juga akan mendapatkan amal jarah yang Nabi SAW sebutkan bahawa bekalan kita lepas mati nanti adalah bekalan yang sama ada anak yang soleh ataupun sedekah jariah kita ataupun ilmu yang bermanfaat. Kita nak tiga-tiga boleh, pilih salah satu boleh, tapi jangan sampai tak ada langsung. Antara tiga tu, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kita, dan juga amal soleh, amal jariah. Amal jariah ni sedekah jariah. Itu yang akan dibawa sampai lepas mati. Cuba sekarang pilih. Yang mana yang kita buat sungguh-sungguh? Ada orang dia ada anak tapi tak soleh. Kenapa tak soleh? Kita tak bentuk dia untuk jadi anak soleh yang selalu mendoakan kita. Kita bentuk dia untuk bekerja, sukses, berjaya dalam pekerjaan semata-mata. Dia tak jadi anak yang soleh, maka dia tak jadi bekalan untuk akhirat kita. Ada orang dia ada sedekah, tapi sedekahnya memang khas untuk mendapatkan glamour dan nama di dunia, maka sedekah itu tak jadi sedekah jariah yang akan kita bawa sampai selepas mati. Dan ada orang yang ada ilmu tapi ilmunya hanya digunakan untuk dapat gaji tinggi, kan? Ilmunya hanya digunakan untuk mendapatkan habuan dunia, maka selesai kat dunia, habis. Ilmu itu tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Selepas mati kita pun muflis, tak ada apa-apa bekalan. Okey. Dalam masa 3 saat pilih antara 3. Ada tak yang kita dah buat salah satu betul-betul ni bekalan kita? Tak payah jawab kat saya, jawab kat dia sendiri. Satu. Ni ada yang tanya, apa dia Ustazah? Apa dia? Tak tahu apa dia. Baik, ada 3 tadi kan yang Nabi SAW sebutkan sebagai bekalan kita yang akan kita bawa selepas daripada kita mati. 3 tu adalah, yang pertama, anak soleh yang mendoakan. Maksudnya kalau yang ini kita tengok balik, kalau yang anak dah besar-besar, dah kahwin, dah bercucu, cicit semua, kita fikir balik dulu kita bentuk anak tu untuk jadi anak soleh ke, ataupun anak yang sekadar akan memberikan saham dunia kepada kita lepas dia dewasa ke, atau anak yang sekadar berjaya di dunia. Okey, itu bekal kita satu. Nak kata dah terlambat ke kalau anak tu dah dewasa? Masih belum. Boleh tebus ke cucu. Tebus balik kesilapan kita dalam
mendidik anak dulu kepada cucu kita, cicit kita. Maksudnya bentuk anak kita untuk mendidik cucu kita dengan cara yang betul. Kalau kita nak yang pertama tadi, anak yang soleh yang mendoakan. Kan? Ataupun anak tu sendirilah kita masih boleh didik lagi. Cuma didik cara sekarang dah tak sama masa dia kecil. Kalau dia dah kahwin, lain kan? Dia dah kahwin, tambah-tambah anak laki. Anak laki kalau dah dewasa, maka dia adalah khalifah Allah, yang mana kalaulah suami kita meninggal, anak laki tu dah jadi pemimpin kita. Jadi lain dah tu cara mendidik pemimpin dan yang dipimpin. Yang dipimpin, rakyat nak didik pemimpin tak sama dengan pemimpin nak didik rakyat. Dah susah lah kaedah dia, tapi masih boleh. Itu satu. Kalau pilih yang kedua adalah sedekah jariah. Okey, sedekah jariah ni adalah sedekah yang mana kita betul-betul bagi lillahi ta'ala, ikhlas. Nak tahu ikhlas tak ikhlas? Lepas kita sedekah, kalau orang kata kita, katalah gini, kita ni sedekah tiap-tiap kali datang Masjid Al-Ikhwaniyah Taman Ceras Utama ni kan? Kita sedekah masuk tabung kan? Tiap-tiap kali datang memang masuk duit dalam tabung. Tiba-tiba ada jiran kita mai jumpa kita, dia kata, awak hang ni kedekut baik. Tahu kedekut baik? Ini bahasa utara punya slang. Tahu kedekut baik? Hajah bakhilah. Kenapa kau ni kedekut sangat? Tak pernah nampak kau menyumbang, bersedekah. Waktu macam tu, rasa dah nak bagi tahu. Aku tiap-tiap hari masuk duit dalam tabung masjid, kau je tak nampak. Rasa nak bagi tahu. Kalau rasa nak bagi tahu dan akhirnya bagi tahu, maka hilang keikhlasan. Jadi memang nak ikhlas tu susah. Kalau ikhlas baru dia jadi sedekah jariah yang akan menjadi amal kita selepas daripada kematian kita. Dan termasuk yang paling utama wakaf. Wakaf ni memang pahala akan sentiasa mengalir selagi mana harta yang kita wakafkan tu digunakan dan dimanfaatkan. Termasuk wakaf masjid. Wakaf ni sebenarnya benda yang tak bergerak. Wakaf masjid, tanah, kan? Kalau Quran telekong sebenarnya status bukan wakaf, tapi kita guna istilah wakaf. Tak apalah, dia sebenarnya status sedekah, kan? Sebab wakaf ni benda yang tak hancur, lepas kita mati pun dia tak hancur, kan? Baik, itu yang kedua, sedekah jariah. Atau yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat ni maknanya ilmu yang bukan saja kita gunakan untuk kepentingan kita. Banyak orang belajar tinggi-tinggi dapat sijil untuk kerja bagus, kan? Yang tu tak manfaat. Ilmu manfaat ni maknanya kalau pun kita kerja, memang niat kita ialah kita nak bagi manfaat pada orang. Dengan ilmu yang kita ada, sama ada cara dia nak menyampaikan ataupun cara dia kita nak beramal, tu terpulang pada kita. Baik, tiga tu. Antara tiga ni ada tak satu dah kita nak bawa bekal ni, nak mati tu bekal dia. Itu yang suruh pilih 3 saat tadi. Pilih 3 dalam masa 3 saat. Rasa ada tak? 1, 2, 3. Ada tak salah satu dia? Tak apa, tak payah jawab. Nanti kan jawab dia riak pula kan. Dia tunjuk ke orang pula. Kalau tak ada, maka kita sangat malang dalam hidup kita. Ni yang namanya muhasabah. Kalau boleh kita fikir-fikirkan selalu, mana satu yang kita nak bawa bekal, mana satu yang kita nak jadikan sebagai bekal kita sampai akhirat. Baik, jadi hari ini yang kita nak bincang adalah mencari cinta hakiki. Cinta hakiki itu adalah menggapai kasih ilahi. Jadi yang kita nak cari adalah cinta Allah SWT. Baik, muka surat 3. Sambil ada buku semua kan? Kita tengok-tengok, baca-baca sikit-sikit sambil kita cerita kan apa maksud dia. Baik, penulis hanyalah tinta penulis, muka surat 3. Penulis hanyalah insan biasa yang tidak pernah terlepas dari kesilapan dan sifat lupa. Diriku sama seperti kalian yang sentiasa mengharapkan cinta, kasih dan redha Sang Pencipta. Sesungguhnya tiada air mata yang dapat menggambarkan betapa penulis selalu bimbang akan amal yang barangkali tidak diterima dan takut akan murka Allah terhadap hamba yang hina ini, namun tidak pernah berhenti mengharapkan keampunan dan kasih sayangnya. Aku ingin sekali menjadi hamba yang mencintai dan dicintai-Mu, ya Allah. Sudah tentu titian menuju cinta-Mu penuh onak dan duri yang tidak mungkin dapat dipenuhi, tidak mungkin dapat ditempuhi dengan kedangkalan ilmu dan lemahnya iman serta amal. Tatkala taubat menjadi dendangan setiap waktu, amal soleh menjadi detik yang sentiasa dirindu. Ketika kasih mula membenam di kalbu, itulah detik cinta Allah mula bertamu. Maka itulah cinta pasti yang sentiasa dicari dan diimpi.
Semoga ia terus terpasak kukuh di dalam hati sebagai cinta sejati yang sentiasa meniupkan angin damai dan bahagia hakiki menuju alam yang kekal abadi. Baik, saya mulakan dengan tinta penulis sebab sebenarnya dalam kita membaca apa-apa buku pun yang paling penting adalah kata-kata daripada penulis. Sebab itu akan membantu kita memahami isi kandungan buku. Jadi ini yang dikatakan rasa. Ada perasaan ketika kita menulis buku ni yang kita sebut sebagai bi'athah ataupun sebab kenapa kita nak menghasilkan karya ni. Jadi satu perkara yang dalam perenggan pertama tadi yang disebutkan, yang pertama sekali, walaupun menulis mengenai cinta hakiki, mencari cinta hakiki, bukan bermakna yang menulis ini telah menemuinya. Tapi bahkan kita sedang berkongsi sama-sama untuk mencari cinta sebenar daripada Sang Pencipta. Dan juga waktu karya ni dihasilkan, memang apa yang ada dalam hati adalah tangisan gitu. Tangisan air mata yang mana adanya kebimbangan sama ada amal ini diterima ataupun tidak kan. Dan juga rasa takut kalau Allah tu murka kepada diri ini, dan juga tak pernah berhenti mengharapkan keampunan dan kasih sayangnya. Baik, ini sebenarnya ada inti dia, ada maksud. Ini yang penting kalau penulis yang bagi tahu. Ini ada pesan, ada bimbang. Penulis selalu bimbang. Baris yang keempat daripada bawah tu. Bimbang akan amal. Tu poin dia dekat situ. Bimbang akan amal yang barangkali tidak diterima dan takut akan murka Allah terhadap hamba. Jadi bimbang dan takut adalah al-khauf, dan juga kemudian tidak pernah berhenti mengharapkan keampunan Allah dan kasih sayangnya. Mengharap itu raja. Jadi sebenarnya ini merujuk kepada satu sifat orang beriman. Orang beriman ni, kita semua ni kena ada dua sifat ni. Sifat dia apa? Al-khauf wal raja. Kita ada rasa takut dan bimbang kalau amal kita tak diterima di sisi Allah. Tapi takut dan bimbang itu tidak membuatkan kita gelisah. Takut dan bimbang itu mesti mendatangkan satu tindakan, menyebabkan kita melakukan sesuatu. Baik, kita bimbang tak lepas habis kelas ni? Bimbang tak Allah terima tak amal kita datang kuliah ni? Ada orang dah lega. Itu bahaya. Kalau orang beriman dia ada rasa bimbang. Bila kita lega, apa jadi kat kita? Ni kalau sebulan kita datang kuliah 30 kali sebulan, maknanya tiap hari kan, 30 kali sebulan kita datang kuliah, kita akan timbul rasa, wah aku ni hebat lah, aku ni orang baik ni, datang kuliah sampai 30 kali sebulan, siapa yang ada lebih pada aku? Kita akan mula rasa hebat sebab kita buat amal ni, kita tak rasa bimbang kalau nanti Allah tak terima apa amal soleh kita mai datang menuntut ilmu. Kalau kita solat misalnya, kita bimbang kalau nanti Allah tak terima solat kita di sisi Allah. Ni nak puasa ni, lepas habis puasa bulan Ramadan, mungkin yang dah menopause dah lega dah, boleh puasa kan. Kadang-kadang kita rasa dapat puasa penuh, berpuluh-puluh tahun tak dapat puasa penuh kan, sebab tak boleh puasa penuh lah. Jadi ni dah dapat puasa penuh kan, lega lah, seronok lah rasa. Baik, seronok satu sudut kita dapat beramal, tapi kena ada rasa bimbang. Habis puasa, adakah puasa kita Allah terima? Itu sifat orang beriman. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab itu pernah berkata, andai kata semua orang dalam dunia ni akan masuk syurga kecuali seorang, maka aku bimbang akulah yang seorang tu. Sayyidina Umar kata, kalau kita lah kan, orang bagi tahu kat kita, ni tahu tak, dalam dunia ni semua orang masuk syurga, seorang je tak. Kita rasa kan? Confirm lah bukan kita kot seorang tu. Kalau kita, Fir'aun nak duduk mana? Apalagi Qarun nak duduk mana? Raja Namrud nak duduk mana? Kalau kita dah fikir boleh accept, kita memang tak, kita memang confirm syurga lah kalau macam tu. Itu bukan jiwa orang beriman. Jiwa orang beriman tak gitu. Kita akan rasa bimbang kalau kita tak layak untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Walaupun dah dibagi tahu semua orang masuk syurga, seorang je tak. Kita dah tahulah ada orang confirm masuk neraka kan. Yang Fir'aun tu dah sebut dalam Quran, confirm masuk neraka. Abu Lahab confirm, 2 orang dah. Kalau kata seorang dia tak masuk syurga, seorang dia masuk neraka, dalam Quran dah ada 2. Maknanya kita confirm masuk syurga. Tapi tetap orang beriman tak rasa macam tu. Sayyidina Umar Al-Khattab tu 10 orang yang dijanjikan syurga.
Itu boleh fikir macam tu. Sebab itulah dia dijanjikan syurga. Kita cuba 10 jemaah muslimat Masjid Al-Ikhwaniyah Taman Ceras Utama confirm masuk syurga. Kita masuk dalam list. Lepas tu jadi apa kita? Oh, lepas tu kalau ada orang tak setuju je dengan pendapat kita, kita tu kata, awak tahu tak, saya confirm masuk syurga. Kan? Kita dah rasa kita the best lah. Tu sebab tak masuk list. Pasal kita tak layak. Perasaan tu tak ada kepada ahli syurga. Ahli syurga ni dia ada rasa bimbang. Setiap amalnya kita bimbang. Baik, tapi bila kita bimbang, bukan bermakna lepas tu jadi gelisah. Gelisah lah, aku ni tak tahulah puasa berpuluh-puluh tahun dah puasa, tak Allah terima ke tidak. Lepas tu duduk gitu je tak buat apa-apa. Itu bukan dia. Kena tambah satu lagi, rojak. Rojak ni bukan rojak buah. Rojak ni bahasa Arab, makna dia mengharap. Jadi kita kena harap kepada Allah SWT dan dengan penuh husnuzan dan yakin bahawa Allah pasti akan terima amal kita. Dia nak combine ni susah tu. Susah. Kita bimbang Allah tak terima, lepas tu kita nak yakin Allah terima. Macam mana ni? Dia kena biasakan. Jadi maknanya konsepnya ialah bila kita rasa bimbang, kita dapat ke tidak cinta Allah, amal kita diterima ke tidak, maka buat sesuatu. Kalau kita rasa solat kita diterima ke tidak, sebab kita bimbang solat kita diterima, maka kita tambah amalan solat sunat bagi banyak. Sebab tak tahu mana satu yang Allah terima. Yang kita takut-takut semua kena tolak, paling kurang ada banyak. Kalau ada banyak, paling kurang kita harap nanti Allah kesianlah kat kita. Kan Allah tengok, takkan dah sehari solat sampai 50 rakaat tak mau bagi pahala langsung. Macam orang exam lah, siapa biasa kerja pensyarah tu kan. Saya ingat dulu masa saya kerja pensyarah tu, bila marking paper student ni kan essay kan, ada yang memang mengarut tak apa-apa, penuh tapi muka surat. Kita tengok tu dia ni jawab apa, dah tak masuk tajuk langsung. Tapi bagi jugalah satu markah. Kesian dia orang tulis. Dia menulis juga gitu, markah menulis gitu. Paling kurang ada jugalah benda dalam kepala dia daripada orang lain yang tak reti tidur, tak jawab langsung. Maksudnya ada kesian. Jadi Allah SWT tu maha penyayang pada kita. Boleh jadi memang solat kita semua tak khusyuk, semua tak ikhlas, semuanya Allah tak terima, tapi Allah tengok 50 rakaat sehari. Kesianlah. Kan kita tahu kan di akhirat nanti kita masuk syurga kan dengan rahmat Allah. Jadi kalau kita kat dunia dulu kita memang dah usaha lah untuk ikhlas, tapi gagal. Gagal tu bukan sebab apa. Ni setan-setan keliling kita ni. Setan ada di kalangan jin dan manusia. Kadang-kadang kita ni solat ni sehari banyak kali solat sunat kan, banyak-banyak rakaat. 50 ni tak banyak lah sebenarnya. Cuba kira balik. Kalau kita solat sunat biasa-biasa, 50 ni memang boleh dapat. Contoh kan, duha berapa rakaat elok? 8, tapi jarang orang buat 8 tu. 4 okey lah 4 kan, 2 sikit sangat. 2 ni kalau emergency tak sempat, tapi kalau biasa-biasa ambil lah 4 paling kurang. Baik, kemudian zuhur, solat subuh, start subuh dulu. Subuh kita ada solat sunat rawatib. Kita ada solat sunat fajar, solat sebelum daripada subuh 2 rakaat. Sehari 50 campur dengan fardu lah. Kemudian solat subuh 2 rakaat 4. Kemudian duha kita buat 4 lah, yang sederhana gitu, tak sikit, tak banyak sangat, tak sikit sangat. Jadi 8 kan. Kemudian solat zuhur, qabliyah berapa rakaat? Yang baiknya 4. 4 dah 12. Kemudian ba'diyah 2, 14. Kemudian solat asar qabliyah berapa? 2, jadi 16. Ba'diyah berapa ba'diyah? Tak ada. Tak ada. Kemudian asar maghrib qabliyah tak ada juga, tapi boleh solat sunat wudu. Solat sunat lepas azan, sebab maghrib kan masa pendek, jadi azan kita dah duduk atas sejadah, jadi kita ambil dah 2, dia jadi 18. Kemudian solat maghrib 3, 21. Ba'diyah 2, 23. Qabliyah isyak 2, 25. Solat isyak 4, jadi 29. Ba'diyah isyak 2, 31. 31 dah, tinggal lagi 19. 19 bila? Yang mulai nanti. Solat tahajud 2 kan, 23. Kemudian solat witir 3, jadi 26. Betul, tadi dah 20
Betul tak? Siapa kira? Oh, jadi sikit balik. Rasa tadi dah 29, 31 dah tadi kan? Maknanya dah 36. Okey, 36. Baik, selepas solat maghrib, takkan tak ada solat sunat lain? Solat hajat ke, istikharah ke, ataupun solat maghrib, lepas solat maghrib elok ada solat awabin, solat sunat awabin untuk kita dekatkan daripada Allah. Baik, jadi 30, kalau solat sunat awabin 2 rakaat 38. Solat sunat hajat 2 rakaat, jadi 40 dah. Lagi 10 tu tengah malam tu pilihlah mana-mana, duha nak tambah lagi 2 ke, tengah malam tu tambah lagi solat istikharah kan, solat sunat mutlak. Kalau tak tahu nak solat sunat apa, solat sunat mutlak kan. Maknanya kita kata sampai berpuluh-puluh rakaat tu sebenarnya normal kalau kita memang buat solat-solat sunat. Jadi kita akan rasa ringan nanti nak tarawih bulan Ramadan. Malam tu kalau kita biasa qabliyah isyak, kalau hari-hari biasa qabliyah isyak 2 rakaat, solat isyak 4 dah 6, campur dengan ba'diyah 2, 8. Lepas tu kalau kita ada solat sunat taubat sebelum tidur kan, solat sunat taubat jadi 10. Kita ada, kalau ada istikharah sebelum tidur elok kan, istikharah lagi 2, 12. Jadi nanti bulan Ramadan 20 tu tambah sikit lagi je. Yang payahnya sebab bulan-bulan biasa solat cukup-cukup je 4 rakaat, tiada qabliyah dan tiada ba'diyah. Dan itu yang jadi berat nak tambah tu. Baik, itu usaha kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dalam banyak-banyak solat ni, kita tak ada confident kita dah solat banyak, takkan dah semua Allah tak terima. Jangan rasa gitu. Tak, rasa lagi aku tak tahu ya Allah, adakah engkau akan terima ibadah aku, solat lagi. Itu tanda kita ada rasa takut dan harap. Tapi dalam masa yang sama kita husnuzan, kita sangka baik. Takkanlah Allah tak terima. Kalau kita dah betul-betul solat ni, tahajud terutamanya, tahajud ni sangat membantu keikhlasan hati kita. Sebab tahajud tak ada siapa tahu, melainkan kita buat live tahajud. Tak payahlah buat live tahajud. Nak live waktu kuliah, waktu lain-lain tak apa, tapi tahajud tu biar itu antara kita dengan Allah je. Itu yang membantu keikhlasan. Ada orang dia bangun tidur, belum ambil wuduk, belum pergi bilik air, belum solat apa-apa, WhatsApp dulu, jom tahajud. Lepas hantar WhatsApp grup ni, satu Malaysia baca kan, jom tahajud, dia pun tidur. Dia harapkan dah dapat pahala. Mudah-mudahan dapat lah kalau ikhlas kan. Dapat pahala lah ajak orang tahajud walaupun sendiri tak tahajud. Jadi itu sebaik-baiknya kita kata tak apalah, kita semua dah orang yang hantar mesej juga tengah malam tu kan. Cuma kita tu sebaiknya kita bertemu Allah dulu, kita fikirkan Allah dulu waktu kita bangun tidur. Kan kita bersyukur tu, bersyukur nak Allah bagi kita tidur. Tidur ni nikmat yang sangat besar. Ada orang pernah insomnia. Siapa pernah rasa insomnia baru dia tahu betapa nikmatnya tidur. Orang beriman ni tidur tu tak kira tempat. Lagi-lagi kat masjid, lagi sedap tidur kan. Memang selesa betul. Dengan angin-angin di masjid Al-Ikhwaniyah ni lagi sejuk. Kipas pun tu dia berapa meter sangat. Memang rasa selesa betul. Tahu ada cerita orang masuk Islam kat Jepun sebab masjid. Dia nak bunuh diri asalnya. Dia nak bunuh diri. Lepas tu ada seorang anak muda Islam ni, dia tanya pakcik nak bunuh. Dia kat Jepun kan nak bunuh diri, dia ada jadual. Kerajaan dia sediakan jadual. Memang dia kan kadar bunuh diri paling tinggi di dunia kan. Jadi kerajaan dia sediakan jadual, nak bunuh diri jam sekian sampai sekian. Dan dia orang disiplin. Kalau nak bunuh diri, dia dah tunggu siap-siap dah kat tempat dia nak bunuh diri sebelum masuk waktu. Waktu katalah pukul 12 waktu bunuh diri, 11.50 ke 11.45 dia duduk situ dah. Katalah ada plan nak bunuh diri, cara terjun bangunan, dia panjat dulu bangunan, tunggu lagi 15 minit dia terjun. Gitu sekali, sampai nak mati pun disiplin. Itu kat Jepun. Jadi anak muda dia tengok pakcik tu macam gaya nak bunuh diri. Dia tanya lah pakcik, pakcik nak buat apa? Dia kata, saya nak bunuh diri. Kejap, tunggu waktu masuk kan. Lepas tu dia kata, kenapa nak bunuh diri? Dia kat Jepun ni, orang bunuh diri dengan sebab yang sangat simple. Yang ni punca dia tak boleh tidur, insomnia, stres, dah seminggu tak boleh tidur, tak tahu dia nak buat apa, baik mati daripada menyusahkan orang gitu. Memanglah baik juga, tapi salah lah cara baik dia. Tak mau menyusahkan orang, baik dia mati gitu. Ada orang kat sana bunuh diri sebab tengok filem sad ending.
ending tu tak sebagaimana yang dia nak, bunuh diri dia. Sampai macam tu. Orang kat sana kan punya tak ada akidah, tak ada bimbingan. Baik, pakcik ni bila kata tak ada tidur, dia nak bunuh diri. Akhirnya anak muda dia kata gini, pakcik, kita ada masa lagi kan nak tunggu jam masuk ni. Jom pakcik ikut saya. Anak tu bawa lah, anak muda tu bawa pergi ke masjid. Pakcik tu bukan Islam lah, pergi ke masjid. Anak muda tu kata, pakcik duduk sini, saya nak solat kejap. Pakcik tu duduk situ sampai tertidur. Tu hebat masjid tu. Jadi sebab tu kita kalau kuliah kat masjid orang lena, kita faham lah, maklum. Memang selesa. Nikmat masjid ni. Sampai pakcik tu tertidur, anak muda dia habis solat, dia tengok pakcik tu nyenyak sangat tidur. Dia tak tergamak nak kejutkan. Sampailah pakcik tu bangun sendiri. Akhirnya anak muda tu tanya pakcik, pakcik jadual dah lepas ni pakcik. Kalau nak bunuh diri juga kita pergi tempat tadi. Tapi lambat lagi lah ni. Sebab jadual buat tadi lepas dah. Kena tunggu sesi kedua pula. Pakcik tu kata tak apalah, tak jadi. Pasal apa tak jadi? Selesai masalah lah. Boleh tidur di masjid dan berjam-jam pula tu. Sampai akhirnya dia mengucap kalimah syahadah. Jadi kita kadang selalu datang masjid, kita tak rasa nikmat masjid ni. Masjid ni sangat nikmat. Dan kita tak jumpa kenikmatan sebagaimana di masjid ni di rumah-rumah ibadah lain sebenarnya. Sebab masjid ni, kalau tengok special ni, masjid adalah, semua masjid dalam dunia ni adalah tempat wakaf umat Islam. Maksudnya kita pergilah pelosok dunia mana pun, kita ada tempat rehat, kita ada tempat yang sentiasa terbuka untuk terima kita, dan di tempat tu ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Bayangkan kalau kita tak ada masjid, apa jadi kita kalau pergi ke Kutub Utara, Kutub Selatan, Afrika, dan tempat-tempat yang kita tak pernah pergi, kita tak kenal siapa-siapa. Dibandingkan dengan kita tahu, kita pergi satu tempat, kalau kita tak tahu nak pergi mana, cari masjid, duduk kat masjid. Kat dalam masjid tu memang confirm ada saudara-saudara kita, saudara-saudara yang Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah. Bahawa orang beriman ni sama-sama kita adalah bersaudara. Itu nikmat yang kita sebagai orang beriman. Baik, itu dua perasaan yang kita kena ada, iaitu takut, bimbang, amal kita tak diterima. Dalam masa yang sama kita mengharap supaya Allah SWT menerima amal kita. Baik, dan mencari cinta Allah tu tak mungkin berlaku dengan kedangkalan ilmu. Kalau tengok perenggan yang kedua tu, baris yang keempat ni sebenarnya ada ilmu, ada poin dia dengan kedangkalan ilmu dan lemahnya iman serta amal. Maksudnya kalau nak cari cinta Allah, kena tambah ilmu, kuatkan iman, dan banyakkan amal. Tiga tu memang wajib kena tambah ilmu. Sebab Allah kata, Allah beritahu dalam Quran kan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maksudnya kalau nak takut Allah ni dia sama dengan cinta Allah. Cinta dan takut kalau kepada Allah dia sama. Kalau kepada manusia lain. Kita takkan cinta orang yang kita takut. Lepas tu kalau ada bini takut suami dia, lepas tu dia kata tapi saya cintakan dia, itu cinta palsu. Dia pun confused. Banyak orang perempuan confused. Suami duk pukul dia tiap-tiap hari, tapi dia kata aku masih cintakan suami aku. Dia bukan cinta. Sebenarnya dia tak tahu nak pergi mana. Dan suami itu psycho dia, menyebabkan dia pun confused dengan perasaan dia sendiri. Jadi untuk manusia tak ada gabungan cinta dan takut. Tapi kepada Allah khas, khusus untuk Allah SWT, cinta memang kena gabungan takut. Bila takut baru kita cinta. Kalau tak takut kita takkan cinta. Kalau cinta kita pasti takut. Itu kepada Allah SWT sahaja, the only one. Dia cinta ni dia ada gabungan. Dia setiap cinta kita dia ada gabungan. Cinta kepada Allah gabungannya adalah cinta dan takut. Cinta kepada manusia pun ada banyak jenis. Ni kalau kita tak tahu gabungan, itu yang masalah ibu mertuaku gaduh dengan menantu pasal merebut kasih sayang anak lelakinya. Kan ada mak tu yang siap buat pilihan. Kau pilih bini kau ke aku? Kalau pilih bini kau, lupakan aku, engkau bukan anak aku lagi. Anak lelaki tu pening. Kita duk ingatkan cinta tu satu je. Kalau dia sayang sangat ke bini dia, maknanya dia dah bagi dua cinta. Dah. Dia ada beza. Cinta kepada isteri lain, cinta kepada pasangan, cinta kepada mak ayah, cinta kepada anak-anak. Gabungan dia lain. Baik, kalau cinta Allah, gabungannya adalah cinta dan takut. Kalau cinta kepada atasan, itu termasuklah cinta kepada Rasul, cinta kepada ibu bapa, itu gabungan dia adalah hormat. Jadi dia cinta dan hormat.
Kalau cinta kepada pasangan dan cinta kepada anak-anak ataupun kepada yang di bawah kita, biasanya cinta dan belas kasihan dia gabung. Jadi mak-mak betul ni tak usah pening kan, tak usah risau anak lelaki kita sayang siapa lebih dah. Dia sayang kita dengan gabungan cinta dan hormat, dia sayang isteri dia dengan gabungan cinta dan belas kasihan. Beza cinta. Kan kalau ada kita panggil lubang kolam lah kan, ada lubang-lubang ni, lubang dia lain dengan lubang kita. Jadi lubang kolam dia ialah kolam cinta dan belas kasihan kepada isteri, dan kita pula cinta dan hormat. Tak sama lah. Kalau tiba-tiba kita nak suruh samakan sayang dia pada isteri mesti sama dengan sayang pada kita ataupun kita lebih, tak boleh. Sebab dia kategori tak sama. Macam kita nak letak katalah, kita katalah ini rumah, yang ini baju kita. Rumah kita kalau rumah cantik kita sebut cantik kan, macam terbalik tu, ni besar, rumah besar. Ni rumah, ni baju kita. Rumah kan kalau cantik kita sebut dia cantik kan, cantik rumah tu. Baju pun kita sebut cantik tau. Kan dia kata baju tu handsome lah. Baju memang cantik kan. Baik, rumah cantik, baju cantik. Tapi boleh tak kita kata okey, rumah ni cantik kan, baju ni cantik kan, tapi saya nak baju ni mesti lebih cantik pada rumah. Boleh tak? Macam mana baju nak lagi cantik pada rumah? Kita pun pening. Ataupun rumah ni mesti lagi cantik daripada baju. Boleh tak banding macam tu? Tak boleh, sebab dia kategori lain. Macam mana rumah nak lagi cantik pada baju? Macam mana baju nak lagi cantik pada rumah? Dia tak boleh kan? Kalau baju lagi cantik daripada baju lah, kalau rumah lagi cantik daripada rumah lain. Dia perbandingan dia mesti sama. Jadi sama dengan cinta tu, cinta kepada pasangan, cinta kepada ibu bapa tak sama. Jadi dia tak boleh sayang mak mesti lebih pada sayang bini, sayang bini mesti lebih pada mak. Tak, lain. Dia memang beza. Jadi anak lelaki tu boleh sayang dua-dua sekali, dengan cara yang berbeza. Tak sama. Jangan minta sama pula. Sama sekali dia beli kain baju kan, beli kain baju kat bini dia sama design dengan mak dia. Tak kena hari bulan mak stres hati. Tengok ke design ni design orang muda. Mak ni bukan takat pencen dah, mak ni nenek kepayan dah. Nak pakai color macam ni, Allah, orang gelak tengok mak pakai gini. Bini kau tak apalah, muda lagi. Kan jadi masalah. Sebab tu kadang-kadang kita kata nak kena sayang dengan sesuai dengan orang, dengan keadaan dan situasi. Jadi bentuk kasih sayangnya berbeza. Baik. Jadi sebab itulah bila disebut di awal tadi, nakkan cinta Allah, kita kena ada ilmu, kita kena ada iman, dan juga kena banyakkan amal. Maka memang kena dimulakan dengan ilmu. Jadi di situlah akhirnya digali ilmu dengan kita tuliskan dalam karya ni dan kita sampaikan dalam bentuk yang lebih ringkas pendek. Maknanya ni hari ni kita tak baca semua full tu. Kalau semua full tak cukup masa. Dan saya akan ambil petik, tapi nanti balik baca penuh, baca sendiri. Dan kalau sejam kita boleh habiskan untuk bersembang, insya-Allah boleh kita habiskan untuk baca buku juga. Sebab ada banyak orang baca buku ni, dia kata walaupun buku ni kecil, tapi dia boleh mengubah cara fikir kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, muka surat 4. Ini yang perlu kita tahu bila kita nak bincang mengenai cerita Allah, siapa diriku sebenarnya. Kena kenal dulu kita ni siapa. Baik, ada puisi sikit atas tu. Aku yang bernama manusia, datang dari mani yang hina, menanti detik menemui yang esa, dengan sifat yang sering leka. Aku dilahirkan ke dunia, pasti kelahiranku tidak sia-sia, melainkan ada agenda dari Sang Pencipta. Ini bukan puisi saya saja, ada isi dia. Isi dia adalah yang pertama, kita ni manusia. Nama kita manusia. Cuma nanti adalah nama keluarga lain, nama Siti, Najihah, Diana, kan? Adalah nama kita masing-masing, tapi kita semua manusia. Kenapa nama manusia? Sebab ada sifat pada kita. Manusia ni salah satunya sifat dia nasiah, lupa. Bukan lupa, hari kita sekarang besok lupa. Kadang-kadang badan besok, petang lagi lupa dah. Itu sifat manusia. Kena selalu ditazkirah. Itu tazkirah maknanya diingatkan, sebab kita selalu
Kita sebagai manusia, kita ni datang penciptaan kita daripada mana yang hina. Maksudnya kita dulu bukan siapa-siapa. Dan air itu kalau jatuh ke tanah, ayam tak sudi mematuk, itik tak sudi menyudu. Tapi kerana dia jatuh dalam rahim ibu kita, berlumburlah sperma tu berkejar-kejar, jutaan sperma kejar sehingga kita menjadi juara antara juara. Satu sperma sahaja yang berjaya masuk ke dalam ovum ibu kita sehingga kita menjadi manusia hari ini. Jutaan yang lain gagal. Jadi maknanya kita datang dari yang kita kata air itu hina kalau tak masuk dalam rahim ibu kita. Dia kalau jatuh atas tanah tak ada siapa nak. Tapi kemudian kita dimuliakan dengan kedudukan seorang manusia. Tapi kena ingatlah kita memang asal hina. Ada siapa yang kat sini dicipta daripada ketulan emas, anak timun emas. Yang banyak-banyak tu kan dongeng-dongeng anak buluh betung lah. Hati-hati tu kalau jumpa baby kat buluh betung, antara kedua sama ada anak orang buang anak kan, ataupun yang kedua anak jin. Kat buluh-buluh tu ada makhluk kan, anak jin yang berupa manusia. Jangan ambil suka-suka hati. Kalau dia memang orang buang anak, kena daftar kan. Kalau kena daftarkan, maknanya nak angkat. Kalau dia anak jin, masuk rumah kita habis lah. Lagi-lagi jumpa anak dalam timun emas, dalam timun emas confirm anak jin. Ni dongeng-dongeng ni kadang bahaya tau, merosakkan akidah kan. Kalau kita percaya kan ada tu nanti anak timun emas tu tiba-tiba bila pegang barang jadi emas contoh kan. Ada kelebihan-kelebihan itu kan, akhirnya kita jadi syirik tu, percaya pada suatu kuasa kan. Bahaya. Baik, jadi kita ni manusia yang bila kita lahir kat dunia daripada penciptaan yang hina tu, kemudian kita dimuliakan pada satu bukan sampai kita jadi khalifah sekarang, dan kita akan melalui perjalanan hidup ini kan. Perjalanan hidup ini kalau dalam surah Al-Asr tu kan disebut min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah kita ni diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, daripada air mani yang Allah ciptakan. Nutfah kan, air mani yang Allah ciptakan, dan kemudian Allah tetapkan segala bentuk kita dan ketetapan-ketetapan kita. Tsummas sabila yassarah, kemudian Allah permudahkan kepada kita urusan hidup kat dunia. Kita ni dipermudahkan tau. Kadang kita tak perasan. Contoh kan, dipermudahkan macam ni, Allah bagi kita mulut untuk makan. Pernah tak kita bayangkan kalau kita tak ada mulut, macam mana nak makan? Nikmat tak kalau makan seumur hidup masuk ke pusat? Masak pizza, burger, masak apa? Masak lemak, nasi lemak tadi kan, nasi lemak Masjid Ikhwaniyah kan, katanya sedap kan, alhamdulillah sedap. Bagilah makanan sedap apa pun, kalau masuk ke pusat semua tak ada nikmat, tak rasa apa kan. Jadi Allah mudahkan dengan Allah bagi mulut kat kita sampai kita boleh makan dengan penuh nikmat. Allah mudahkan kita juga, kita ada kuping telinga yang menghadap ke tepi. Bayangkan kalau kuping telinga kita dan lubang telinga kita ada ke atas kepala, apa jadi? Tak ada hujan, kembung kita tiap-tiap hari. Macam tu juga hidung kita kat bawah, kalau lubang hidung kita kat atas, sama buatlah kalau gelembung kita kan, penuh hujan kan. Memang wajiblah pakai payung tu pun, payung kena pastikan tak merecik setitik air pun tak boleh masuk, jenuh hidup kita. Allah dah mudahkan dengan keadaan hidung kita yang lubangnya ke bawah. Semua sampai kelopak mata kita. Mata kita Allah bagi kelopak, tu nikmat. Dan kelopak itu mampu berkedip, tu nikmat. Cuma ada yang kedip tak buka. Tu nikmat juga tu. Baik, bila berkedip, siapa pernah kira berapa kali dah kedip ni? Ni daripada awal kelas kita sampai sekarang, berapa kali dah kedip mata? Ada yang kira? Saya pun tak kira. Tak terkira lah kalau duduk mengira tu, duduk kita tak buat apa-apa dah lah, duduk mengira 1, 2. Tapi nikmat tu sebenarnya kalau kita tak kedip mata, mata kita kering kan. Bila kering lama-lama pecah kita banyak. Kita ada satu lapisan dekat depan mata kan. Lapisan ni kalau dia kering dia boleh pecah. Dia macam kaca, macam orang pakai contact lens. Kalau contact lens tak masuk dalam air, dia terjatuh atas lantai, macam dia pecah kan. Itu ada semua jadi di mata kita. Tak payah pakai contact lens, dia memang ada kat mata kita. Jadi kedip-kedip mata tu membasahkan mata kita, menyebabkan mata kita jadi boleh digunakan sampai berpuluh-puluh tahun, sampai meninggal. Walaupun nanti ada masalah sakit mata itu tak apalah, tapi maknanya dia ada nikmat mata.
Baik. Dan kemudian dengan apa yang Allah bagi pada kita, kita akan jumpa dengan Allah nanti. Tapi kadang-kadang kat dunia ni sifat yang memang confirm ada pada manusia, leka. Tadi sebab lupa tu kan, lupa jadi kita leka, lalai kan? Dan juga yang kita perlu tahu diri kita ni adalah kita lahir ke dunia tak sia-sia. Ada orang yang tanya, kenapa aku dilahirkan ke dunia untuk mendapatkan semua musibah ini? Dan yang masalah hidup terlalu besar. Saya ada kuliah kat penjara wanita Kajang. Saya tanya kat kadang-kadang orang, pernah terfikir tak kenapa aku hidup kat dunia untuk dapat semua masalah hidup ni? Ada orang yang memang masalah hidup dia, kita kata sampai tahap celek mata sampai ketutup mata tak ada langsung bahagianya gitu. Dia tak rasa bahagia langsung. Masalah hidup dia tu datang daripada keluarga sendiri. Sampailah rasa buat apa tak hidup ni? Nak kena keluar masuk penjara kan, nak kena bila balik rumah kena dera, bila pergi mana-mana tak ada kebahagiaan. Sampai akhirnya terasa, kenapa aku hidup kat dunia ni? Banyak orang rasa macam tu. Kenapa aku hidup kat dunia? Baik. Jadi kena tahu nombor satu, kita kena ada keimanan tidak sia-sia. Allah tak pernah cipta kita saja-saja. Kalau sampai kita tanya kenapa, maksudnya kita tak belajar. Kalau belajar baru kita tahu kenapa. Ada banyak orang sebenarnya, orang Islam pun banyak yang ada juga yang akhirnya masuk Islam sebab hanya Islam yang menjawab kenapa aku hidup di dunia. Selama dia dalam hidup dia tu, dia tak pernah dapat jawapan yang pasti kenapa sebenarnya dia ada kat dunia. Ada satu orang pernah tanya, dia kata kita ni kan hidup kat dunia ni, kalau hanya untuk menjalani hidup kat dunia ni, bersusah payah, cari makan, lepas tu kena hidup, kena struggle dalam hidup kat dunia ni, kemudian nanti mati, lepas tu dah masuk syurga neraka. Kenapa perlu kita dihidupkan? Kenapa tak terus masukkan syurga neraka je? Ada tu orang fikir gitu. Pernah terfikir? Kenapa nak kena ada kat dunia? Dah lah kat dunia ni kita kata ada qada dan qadar kan? Allah menetapkan takdir kita kan? Jadi kenapa perlu kita ada kat dunia? Inilah nombor satu sekali bagi orang beriman. Kita kena sedar kita ni punya pemikiran dangkal, kita lemah, kita tak mampu nak faham pun sebenarnya. Lepas kita mati baru kita faham. Dia ibaratnya macam budak kecil, budak umur 3 tahun. Kalau dia tanyalah, mak kenapa kena makan ikan, macam mana kita nak jelaskan pada dia kenapa kena makan ikan? Boleh tak kita explain dekat dia, kita bagi tahu sebab dalam ikan ni mengandungi kandungan kolagen yang sangat tinggi. Dan kolagen itu bagus untuk elastik kulit kamu dan juga untuk kekuatan tulang-tulang kamu. Dia faham tak? Saya pernah dengar tau, ada ayah jawab macam tu kat anak dia. Kolagen, dia sebut kolagen sebab ikan ni banyak kolagen yang dia cakap gitu. Anak dia tanya, apa tu jen-jen? Sebab tak kena umur kan, dia tak faham apa dia. Kadang bukan takat budak 3 tahun ni, budak 35 tahun tak faham juga kolagen kan? Perkataan tu termasuk perkataan saintifik kan? Ada orang yang faham, ada yang memang tak faham. Jadi maksudnya kita yang faham budak 3 tahun tu tadi, yang kalau nak tanya semua benda tu, kalau nak dijelaskan semua, kita tak faham-faham sampai lepas mati baru kita faham. Maksudnya kita ni semua kanak-kanak, lepas mati baru kita dewasa, baru kita tahu, oh dulu gitu tu sebab ni, oh dulu aku tu diuji macam tu sebab ini rupanya, oh dulu aku tu macam susah sangat hidup aku sebab ni rupanya, oh dulu aku dapat nikmat tu sebab ni rupanya. Lepas mati semua baru kita tahu jawapan. Itu bagi orang yang beriman. Tapi kadang bagi orang yang perlukan jawapan-jawapan yang lebih rasional, yang kita perlu tahu, nombor satu, memang kita tidak pernah diciptakan sia-sia, mesti ada tujuan. Dan setiap daripada kita ada peranan kan? Ada peranan ni, termasuk yang kita kata orang tu hidup dia tu macam tak berguna langsung. Kita kata orang tak berguna lah, dia tu macam tak ada faedah, baik mati je, kita kata gitu. Tapi sebenarnya apa peranan orang tu tengah buat? Ada peranan tu. Peranan dia adalah untuk membuatkan kita bersyukur kita hidup dengan nikmat yang Allah bagi, sebab kita nampak ada orang yang tak dapat nikmat-nikmat tu. Itu peranan. Kenapa Allah cipta ada orang yang tak cukup sifat, tangan tak ada, kaki tak ada, mata tak ada kan? Kenapa? Dia rasa kenapa dia cipta macam tu, kenapa orang lain semua sempurna je? Dia ada peranan dia membuatkan kita rasa bersyukur dan juga membuatkan dia lebih dekat kepada Allah dan terhindar daripada maksiat. Orang buta ni nikmat besar.
Dia tak ada dosa mata. Mata ni dosa dia banyak betul. Tambah-tambah kalau orang lelaki. Orang lelaki zaman sekarang menampak je keluar rumah, dia memang akan istighfar banyak-banyak. Ya. Sekarang tak payah keluar rumah, buka je handphone, sila klik, habis. Dosa mata. Nikmatlah orang buta. Dia tak dapat semua dosa tu. Jadi nikmat yang Allah bagi menyelamatkan dia daripada dosa, dalam masa yang sama ada orang yang sempurna sifatnya akan merasa bersyukur kalau kita nampak ada orang yang kurang sifat. Bayangkan kalau kita tak pernah nampak ada orang yang kurang sifat, macam mana kita nak bersyukur dengan kesempurnaan sifat kita? Sifat kita kata ada mata, ada tangan, ada kaki ni kan. Dan kalau kita tak pernah nampak orang yang tak ada kaki, kan susah nak bersyukur kan? Paling kurang bila kita tengok orang yang kekurangan, kurang upaya tu, kita akan kata Alhamdulillah Allah bagi kita sihat, Alhamdulillah Allah bagi kita mata jelek, Alhamdulillah Allah bagi kita telinga masih boleh mendengar, kan? Alhamdulillah Allah bagi kita kaki boleh berjalan walaupun agak sakit-sakit dah, kan? Agak lutut-lutut dah tak berapa nak cekang kan, tak berapa nak licin, kan? Licin pelincir dah kurang tapi masih boleh berjalan. Alhamdulillah itu. Sebab ada orang langsung tak ada kaki. Itulah peranan dia. Jadi itu kadang-kadang kita kalau nak faham peranan tu kena belajar baru kita tahu. Kalau fikir sendiri kadang tak jumpa. Sebab kita selalu tengok sesuatu tu pada pemikiran kita je. Kita seorang je nampak benda tu. Kita tak tengok sekeliling. Kan? Contoh kalau ada orang misalnya asalnya dia ada kaki yang sempurna, tiba-tiba aksiden kaki dia hilang. Yang ada dalam kepala dia ialah kaki aku hilang, kenapa kaki aku yang kena hilang? Dia tak boleh nak fikir lebih jauh. Alhamdulillah aku pernah ada kaki. Ada orang sejak lahir dah tak ada kaki. Ini orang lain yang kena tolong ingatkan dia. Itu cara fikir kita yang kadang-kadang buatkan kita jadi tak faham. Baik. Muka surat 5 ada gambar tu, cantuman benih dari ibu dan ayah ni yang kita serta tadi, yang macam berudu tu lah, yang jutaan sperma tu kan, benih suami. Kemudian ovum bulat tu, itu benih perempuan. Jadi orang perempuan ni benih dia keluar normalnya sebulan sekali je. Itu yang jadi haid tu, ya? Kadang-kadang ada setengah orang 2-3 biji, ada juga sekali keluar. Tapi memang sebiji je. Kalau keluar sekali sebiji. Ada orang yang, tapi biasanya normal sebiji. Kadang ada 2-3 tu terpulang lah ikut pada keturunan kan. Tapi kalau sperma lelaki sekali dia keluar memang berjuta-juta. Sebab itulah ada istilah juara antara juara. Kita adalah juara antara juara. Maksudnya sperma tu bila dia keluar, dia berlumba lari, berlumba renang. Dia berenang kan, nampak bentuk macam berudu. Dia berenang. Ada yang mati awal lagi, ada yang pengsan tengah jalan, ada yang sesat jalan, ada salah jalan, ada yang tersilap, ada yang pengsan tengah jalan tak larat kan. Sampailah akhirnya berapa ekor ni masih mengelilingi telur ni tadi, cuba untuk cucuk kepala dia. Dia kena cucuk kepala tu lah ada nukleus, maklumat ayah. Cucuk dalam banyak-banyak ni satu je berjaya. Bayangkan, kita memang juara antara juara. Satu johan daripada jutaan peserta. Lahirlah kita ke dunia. Itu tak boleh rasa kita ni bukan siapa-siapa. Dah, kita somebody. Dari awal lagi penciptaan kita adalah orang yang telah pun menang dalam satu pertandingan berlawan dengan berjuta-juta benih yang lain. Itulah kita. Sampai kita menjadi manusia yang paling indah ciptaannya. Kita semua indah ciptaannya kan. Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Jadi semua manusia cantik. Siapa yang suami dia kata, kenapalah awak ni tidak secantik bulan purnama? Jawab balik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Saya manusia, bulan bukan manusia. Saya lagi cantik pada bulan. Jawab balik. Baik. Muka surat 7 tu ada gambar siapa kita sebenarnya. Baik, jadi kita sebenarnya ni unsur kita nah. Unsur kita sebagai manusia, gambar tu nampak ada gambar yang pertama ada roh yang plus jasad. Jadi kita ni ada roh kat dalam diri kita dan kita ada jasad yang sekarang boleh duduk atas kapet masjid surah Masjid Al-Ikhwaniyah ni. Ini jasad. Tapi kita bukan yang tengah duduk ni. Kita ni kalau tak adalah jasad ni, maka kita akan terawang-awang. Ada yang mungkin bergayut kat kipas. Ada yang melekat kat TV, ada yang duduk belakang jam, dia terbang-terbang lah. Tapi sebab kita ada jasad, maka kita boleh duduk. Baik? Maka jadilah kita manusia.
manusia ni memang kena ada dua, roh dengan jasad. Sebab tu saya selalu kata, saya nak mengajar kuliah saya nak mengajar manusia. Sebab kalau salah satu terpisah, maka dia bukan manusia. Bila hilang roh, tinggal jasad. Apa nama dia? Mayat. Kalau tinggal jasad, kalau tinggal roh saja, kalau tinggal roh ada jasad, jadi mayat. Kalau tak ada jasad, ada roh saja, apa nama dia? Hantu. dia kena lekat dua-dua. Tapi ada satu lagi, dia bukan mayat, tapi dia mayat hidup. Sebab apa? Sebab dia duduk kat sini, tapi roh dia ayam balik rumah, teringat tengah hari nak masak apa. Ada yang dah sampai kampung, dia terbang-terbang gitu kan. Ataupun yang memang total ni pejam mata lah, pejam mata tu memang roh dia betul-betul melayang, siap baca bismikallahumma ahya wa amut. Makna tu bukan manusia pada saat tu. Jadi kita nak duduk sama-sama manusia yang melekat antara roh dengan jasad. Dua-dua kena ada sekali. Ada orang memang dia duduk sini, dia pandang ustazah tapi tembus. Nampak lah mata orang tembus pandang dengan mata orang memandang lain kan. Kalau saya tengok orang tu pandang, bila kita panggil awak, dia gitu, awak. Kita panggil dia apa dia? Atau tembus pandang lah tau. Kan? Kadang nampak macam tengok kita tapi lain gitu, tembus itu tak ke mana-mana. Kan? Ni selalu lah gambaran orang Melayu ni suka berkhayal, padahal kita ni sebenarnya tak macam tu dah. Tak macam tu, insya-Allah kita ni orang fokus. Khayal ni lawan dia fokus. Orang yang banyak sangat khayal, dia tak dapat fokus. Bila tak dapat fokus ni, automatik solat susah nak khusyuk. Baik. Jadi itu gabungan antara roh dengan jasad, barulah kita nama manusia. Lepas daripada kita mati, maka manusia tadi tolak dengan jasad, maka akan tinggallah roh. Jadi persoalannya, kita yang mana? Roh ke jasad? Kita yang sebenar tu yang mana? Kalau kat gambar tu dah tanda right dah. Yang mana? Roh. Tak, kita yang sebenar, manusia. Kita ni, kalau katalah yang nak buat Quratul Ain ni, roh ke jasad? Yang sebenar-benar kita ni, roh. Jasad ni adalah tempat kita duduk. Kita duduk dalam jasad. Jasad ni bukan kita. Jasad ni tempat kita duduk. Yang jasad ni ada expired date, tapi roh tak ada expired date. Sebab tu manusia ni dah ada fitrah nak hidup selama-lamanya kan. Semua nak hidup selama-lamanya. Kalau boleh lah eternity. Tak ada mati. Jangan bimbang, memang boleh tercapai. Sebab memang manusia kekal selama-lamanya. Cuma bukan manusia yang bergabung antara roh dengan jasad, tapi roh kita. Yang jasad ada expired. Sebab tu kalau kita silap, kita duk fikir nak hidup selama-lamanya tu pada jasad, tu yang sibuk duk suntik macam-macam. Sebab jasad kita ni kita nak kekalkan dia. Tak mau bagi dia sakit apa pun, tak mau bagi dia cedera apa pun, tak mau bagi dia rosak, tak mau bagi dia makin terepot. Dan kita nak dia terus tegang semua macam orang yang takkan mati sampai bila-bila. Itu silap. Silap fokus. Sebab yang jasad ni pasti akan binasa. Dia ada expired date. Jasad memang makin lama makin rosak. Sebab tu mula-mula kan kita ni kuat, lahir-lahir kita lemah, bermula dengan lemah, kemudian sampai satu umur kita akan kuat, kemudian kita akan lemah kembali. Sebab tu saya nak ingatkan satu pemikiran yang hari ni banyak orang silap. Bila kita mengambil konsep kita tak mau luka, tak mau cedera, kita nak kekal keadaan macam ni sampai akhir hayat. Apa efek kesannya? Kita jadi kurang ibadah. Sebab kita tak mau sakit, kita tak mau luka, tak mau apa-apa jadi kat badan kita, nak balik sempurna. Kalau tiba-tiba kulit kita pernah terhiras, lepas tu dia berparut, kita carilah ubat untuk hilangkan parut kan. Kita berasa tu satu kecacatan. Kena ingat nombor satu, tubuh badan kita memang dicipta untuk buat ibadah. Jadi andai kata ibadah tu memerlukan dia untuk luka dan cedera, tidak ada masalah. Badan kita Allah cipta mampu untuk membetulkan dan mengobati dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan kecederaan luar. Itu yang dalam perang, sahabat-sahabat ni bukannya kata kalau menang perang maknanya balik semua sihat walafiat dah.
Cedera kan. Ada seorang sahabat tu seluruh tubuh badan dia waktu dia nak meninggal tu, satu tubuh badan, seluruh tubuh badan ni tidak ada 1 inci pun yang tidak ada kesan parut hasil peperangan. Nabi sendiri dalam perang, walaupun menang perang, Nabi biasa cedera kan. Apa kecederaan yang Nabi pernah alami? Pipi Nabi pernah tembus, tercucuk. Nabi pernah luka walaupun tu Nabi Allah. Tapi dia tak jadi masalah selagi benda yang kita buat tu adalah ibadah, kebaikan. Dia bila tak mau tu yang jadi kita tak mau buat apa-apa, sebab kita takut luka, takut sakit. Saya kalau pergi hospital kan, pernah duduk kat hospital, duduk nunggu orang nunggu orang tu, perhati orang sakit-sakit ni kan. Akhirnya saya dapat kategori, mengkategorikan penyakit kepada 2 jenis. Tapi ni kategori bukan doktor lah, sebab saya bukan doktor. Kategori dalam agama kan, di sisi Allah. Kategori penyakit ni ada 2 jenis. Satu, penyakit hasil kesalahan kita dalam hidup, hasil kelalaian hidup kita. Dan yang satu lagi adalah penyakit adalah hasil daripada kerja kita, amal kita. Baik, 2 penyakit ni, yang satu ni kalau pergi jumpa Allah nanti ada masalah. Sebab kelalaian kita, contoh penyakit yang punca lalai ni apa? Kang sebut dia terasa hati pula, Ustazah kata kita lalai. Tapi kalau tu hakikatnya buat macam mana kan? Kalau kita makan gula banyak sangat dalam hidup, masa kita dulu makan gula tu kita tak fikir apa, yang kita fikir sedap, itu lalai. Tak apa kita bagi tahu, sekarang dah berlaku pun tak apa, nanti taubat, memang dosa. Kadang kita ingat benda tu halal tak dosa. Dia halal kalau dia tak terapkan badan. Tapi kalau memudaratkan, dia makruh. Dan kalau confirm lepas makan kita mati, lagi dah dia haram. Dia memang dosa. Jadi kalau selama ni kita buat macam tu, kita lalai dengan hidup kita. Penyakit ni kalau dihadapkan di hadapan Allah, Allah akan tanya, kenapa sekarang kamu tak mampu lagi buat ibadah? Sebab badan kamu dah rosak kan, dah gini jadi gini. Kenapa badan kamu boleh jadi gini? Allah tanya. Sampai kita tak mampu untuk buat ibadah lagi. Masa tu nak jawab apa? Boleh kita kata, itulah ya Allah, dulu aku lalai, tak tahu pun nak kena jaga badan ni supaya boleh buat ibadah. Tahunya sedap. Lepas dah rasa jawab depan Allah gitu? Dah. Memang kita lalai, memang dosa. Jadi tak apa, kita masih hidup kat dunia, ada peluang untuk kita bertaubat. Kadang kelalaian ni pun puncanya persekitaran kita, kita tak dididik dan sebagainya. Sebab tu hari ni kita didiklah generasi lepas kita, itu termasuk kelalaian. Tapi ada satu lagi penyakit yang datang daripada amal. Jadi sebab kita beramal, maka kita sakit. Contoh umat Islam di Gaza tu, patah kaki, hilang kaki, kena bom tangan, mata hilang, semua anggota hilang. Tapi sebab amal kan. Sebab tu dia tak rasa sedih ni kalau kita nak menjiwai kebahagiaan umat Islam di Gaza. Ini antaranya. Jadi sebab mereka faham bahawa mereka kehilangan anggota, rasa sakit dan semua tu adalah untuk mereka melakukan satu kebaikan, iaitu menjaga ataupun menuntut hak dia, kan? Kita kata membela hak, dan juga kemudian dakwah yang mereka lakukan kepada dunia. Kan hari ni dunia banyak orang Eropah masuk Islam sebab tengok Gaza. Maknanya orang Gaza tengah berdakwah walaupun dia tak keluar dari Gaza, tapi dia tengah berdakwah. Jadi dia tahu sebab kecederaan yang dia alami adalah untuk tujuan dakwah, maka tak ada masalah. Itu kalau depan Allah, mulia betul kedudukan dia. Saya pernah jumpa kat hospital tu, ada seorang tu, dia punya jari kan bulat, bengkak, bulat warna hitam, macam buah ciku besar, buah ciku kat jari dia. Tanya dia, macam mana boleh jadi gini? Dia kata satu hari tu dia cantas pokok bunga kertas depan rumah dia, lepas tu tercucuk duri. Ingat kan biasa je duri kan, sikit-sikit. Rupanya makin lama makin besar, jadi macam buah ciku. Tu dalam hati saya kata, subhanallah, bahagianya dia depan Allah nak jawab, kenapa jari kamu jadi macam tu? Sebab aku membersihkan depan rumah. Kalau lillahi ta'ala, pahala besar. Itu beza dia. Jadi kalau kita nak buat amal kebaikan, jangan fikir nanti jadi gini, nanti kalau sakit macam mana, nanti jatuh macam mana, nanti luka macam mana, tak payah fikir. Yang kita kena buat, yang pastikan benda tu adalah benda ibadah, benda baik, buat je. Lepas tu berhati-hatilah kalau memang ada kesan sampingan. Contoh kalau nak beraktiviti sukan ke kan, ada sukan yang agak berisiko misalnya, kalau kita memang tujuannya lillahi ta'ala, buat je. Tapi kita jagalah
Jaga dia punya, kalau dah kata sukan tu bahaya, misalnya kena pakai kasut yang macam mana, pakai kasut yang betul. Itu je cara kita. Lepas tu kalau cedera tak ada masalah. Dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Ni ibu-ibu yang pernah kena minyak panas, alhamdulillah. Di hadapan Allah nanti kulit yang melecur kena minyak panas tu akan jadi saksi. Ya Allah, aku dulu pernah melecur sebab nak memasak untuk keluarga aku, nak menyediakan makanan yang baik untuk keluarga aku. Lepas tu kadang hari ni bila orang lelaki tak pernah cedera langsung, orang lelaki sekarang jangan cedera, dah dapur tak masuk, perang tidak. Apa lagi nak buat dia cedera? Akhirnya dia tak pernah cedera. Sahabat Nabi ni dia boleh kata, ada sahabat yang kata, aku malu kalau aku bertemu dengan Allah sedangkan di tubuhku tidak ada satu parut pun yang akan menjadi saksi bahawa aku pernah berjuang di jalan Allah. Kena ada tu saksi. Jadi kalau ada parut, oh alhamdulillah tengok parut, oh inilah saksi bahawa dulu aku pernah berjuang di jalan Allah. Saya ada tulang pernah patah, aksiden balik kuliah. Masa tu bawa kereta dengan terhala, kereta terkelos. Alhamdulillah ada tulang yang patah ini yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahawa aku pernah mengadu untuk balik pergi kuliah sendiri dan balik kuliah kemudian aksiden. Dia akan jadi saksi. Sakit memang sakit. Memang sakit. Tapi itulah cara kita fikir. Alhamdulillah. Dan kita ada parut. Saya ada parut hasil daripada jatuh motor masa zaman student. Sebab nak pergi kuliah, tergelincir jalan tu berpasir-pasir. Ada parut tu. Alhamdulillah. Parut ni akan jadi saksi bahawa aku pernah menunggang motor untuk pergi kuliah waktu untuk menuntut ilmu di jalan Allah SWT. Itu semua akan jadi saksi. Apa tu, jangan sampai kita tak mau langsung cedera tu yang orang akhirnya duduk rumah goyang kaki tengok TV. Sebab tak mau cedera, tak mau luka apa pun. Ini setting, main setting kita, kena betulkan. Dan Allah cipta pula kita ni, kulit kita. Masa saya patah tulang tu, saya sempat study sebelum buat keputusan untuk buat rawatan apa pada tulang tu. Dia patah dan dislocate kan, dah pergi x-ray lah. Lepas x-ray tu study tentang kejadian tulang. Sampai akhirnya buat keputusan lah. Kita tak cerita keputusan dia, tapi tulang dia rupanya, orang selalu ingat bila tulang patah, simen. Bukannya, dia bukan macam batang besi ataupun kayu yang kalau patah kita kena simenkan dia, dah. Tulang ni dia hanya yang di mana-mana perubatan pun yang dilakukan hanyalah mempertemukan semula dua tulang yang patah tadi, kemudian tulang itu akan tumbuh sendiri. Batang tulang itu akan tumbuh sendiri bersambung semula dengan tulang yang asal. Nampak tak? Keupayaan badan kita menyembuhkan dirinya sendiri. Kita cuma tolong je bagi dia, misalnya bagi dia kalsium ke, bagi dia vitamin-vitamin yang mempercepatkan. Kalau umur dah tua ni lambat sikit kan, kalau budak-budak cepat. Jadi yang mempercepatkan, yang membantu dia jadi lebih kuat, itu je kita buat. Sama dengan kulit kan, selalu kan luka kat dapur, pisau kulit tu ada tak kita kena pergi cari gam bagi dia melekat? Dah kan, dia akan melekatkan dirinya sendiri. Kita cuma bantu je. Kadang-kadang kita letak Handiplast, kadang kita letak antiseptik. Itu hanya membantu dia untuk melekat dengan baik. Kalau orang jahit sekalipun kat hospital, kalau luka besar kita jahit, tujuan jahit adalah untuk membantu dia bertemu balik dengan kulit sama kulit, daging sama daging. Nanti dia akan bercantum sendiri. Bukan jahitan tu yang mencantumkan. Dia bukan macam kain baju. Kain baju kita ni kalau kita tak jahit memang tak bercantum lah dia. Kulit kita tak. Itu Allah cipta badan kita. Okay? Tapi itu jasad. Satu hari nanti kita akan tinggalkan dia dan kemudian kita akan bebas keluar. Itulah sebabnya orang beriman ni kalau tahu siapa kita sebenarnya, kita akan sangat berbahagia ketika kita kemudian dibukakan pintu sangka, yang tubuh badan kita ni umpama sangka dan kita roh tu umpama burung yang ada dalam badan kita. Jadi umpama burung ada dalam sangka, jadi kita adalah roh yang ada dalam jasad. Sebenarnya jasad ni adalah sangka tadi yang membuatkan kita sangat terkongkong, tak bebas. Orang beriman kalau dibagi makan cukup, burung tadi tu kalau dibagi makan cukup, dibukakan pintu sangka, dia bahagia tak? Bahagia kan, sebab dia boleh terbang bebas. Orang beriman kalau jaga roh kita dengan baik, dia hidup dengan sangat sihat, maka dibukakan pintu kematian, kita akan sangat merindukannya. Jadi orang beriman ni dia rindu kematian. Dia tak ada kata, kalau mati sekarang macam mana ni, loan rumah tak ambil lagi, anak tak kahwin lagi, cucu tak dapat lagi, cicit lagi lah tak ada kan. Lagi tengok orang sebelah tu bukan setakat bercicit, berciciut. Apa lepas cicit panggil apa?
Kita teringin juga panjang umur orang sebelah ni kan. Kita pun nak juga. Tak, orang beriman kita sangat-sangat menanti saat kematian. Cuma bukan dengan cara bunuh diri. Bunuh diri tu kenapa dosa besar? Orang kalau mati bunuh diri tak akan masuk syurga. Kenapa? Sebab kita telah memisahkan roh dengan jasad. Yang jasad ni bukan kita punya. Suka-suka hati kita je nak pisahkan dia, tak boleh. Dia kena pencipta dia yang pisahkan dia. Macam burung tadi duduk dalam sangkar. Bayangkan kalau sangkar tu bukan kita punya. Suka-suka kita nak bebaskan burung daripada sangkar tu. Tuhan dia marah kan? Itu bukan kita punya. Jasad kita ni bukan kita punya. Kita dibagi amanah. Ini semua jasad yang kita ada ni, Nabi SAW kata, kan, wali jasadika alaika haqqan. Tu yang kata ada dua tu kan. Wali jasadika alaika haqqan. Nabi kata, bagi jasad kamu, atas tubuh kamu, dia ada hak pada kamu. Maksudnya seolah nak gambarkan, ini jasad kita, tubuh badan kita, dia ada hak atas kamu. Kita tu benda lain. Nabi kata, kita ni kena buat tanggungjawab atas badan kita. Badan kita ada hak atas kita. Maksudnya di akhirat nanti kita akan keluar dua-dua ni, si badan akan menuntut segala-galanya daripada kita. Apa yang dia tuntut? Cuma kalau masa kat dunia dulu kita pernah sapukan kat dia lotion yang tak halal. Sebab nak glowing-glowing kan, kita sapukan lotion tu tak halal. Badan tu, jasad tu akan menuntut. Dulu kat dunia, aku ni diciptakan untuk dia duduk dalam aku. Dia kata untuk orang ni duduk dalam aku. Dan amanahnya adalah aku ni nak dia gunakan untuk ibadah. Tiba-tiba dia buat dosa dengan aku. Aku ni diguna untuk buat maksiat, untuk buat dosa. Aku nak menuntut, aku tak setuju. Aku nak bangkang apa yang Tuhan aku dah buat kat aku dulu. Maka dia tuntut daripada kita. Sampai akhirnya orang yang terlalu banyak melakukan maksiat dengan seluruh anggota dia memang habis dan binasa. Sebab jasad kita menuntut daripada kita. Boleh tak kita sekali-sekali duduk tanya dan tengok tangan kita, aku dah guna buat apalah tangan aku ni? Semua hidup kita ni banyak menyakiti ke banyak bagi manfaat? Apa-apa sikit cubit, apa-apa sikit kan? Ada yang gitu kan, cubit-cubit sayang tak apa kan. Ni nak marah sikit cubit sampai merah habis orang tu kan. Ada cubit-cubit yang baik, yang sayang-sayang ni kan. Saya ingat masa zaman sekolah tu, kalau ada kawan mengantuk, kita cubit kan. Ada kawan saya seorang ni, dia memang selalu ngantuk dalam kelas. Dia kata dia pun tak tahu dah nak buat macam mana. Tapi dia pesan, dia kata kalau dia ngantuk, cubit tangan dia. Saya cubit pelan-pelan, dia kata jangan pelan-pelan, kuat-kuat supaya bangun, dia kata. Tapi nanti lebam, tak apa dia. Kita cubit sungguh ni. Memang ni hitam-hitam tangan dia, biru-biru, biru-biru hitam dekat tangan. Tangan dia macam jenis baby sikit kan, tembam-tembam gitu kan. Kita cubit, dia suruh cubit. Itu tak kuatlah nak kejutkan dia. Tapi tak bangun juga sampai tangan dah hitam. Kan? Nikmatnya tidur. Ni. Baik, itu cubit-cubit gitu maknanya adalah tujuan dia. Ni kadang nak marah sikit, cubit. Maknanya tangan kita fikir kita ni menyakiti orang atau lebih banyak bagi manfaat tangan kita. Sebab tu kadang-kadang kalau Allah bagi tangan kita sakit, mungkin itu lebih nikmat untuk kita. Sebab rupanya selama ni tangan kita ni lebih banyak menyakiti orang. Tu kalau masak, lebih banyak makanan kita bagi orang sihat ke bagi orang sakit? Itu sama tu tangan kan. Kalau masak lauk sekali, judul tu 3 sudu. Penyakit tu tiap-tiap hari buat gitu. Tu maknanya tanya balik tangan kita ni, apa tujuan kita buat macam tu? Itu ibadah kan. Kita kata seluruh anggota kita adalah tujuan utamanya untuk buat ibadah. Jadi kita yang sebenar adalah roh yang dalam badan. Yang mana bila kita bagi makan roh kita ni, makanan yang paling sedap untuk dia apa dia? Kalau kata burung, orang kata dedak, sebenarnya dak. Makanan paling sedap adalah yang semula jadi. Untuk haiwan-haiwan ni pun yang semula jadi. Binatang ni dia adalah nuri, dia hanya makan kalau dia lapar. Jadi kalau dia lapar, dia akan makan apa saja. Allah bagi pada dia satu fitrah yang haiwan hanya akan makan kalau lapar, dan dia akan berhenti kalau kenyang. Sebab tu kita nampak kalau kita letak lembu kat tengah padang rumput yang sangat luas, takkan habis padang rumput tu. Dalam masa padang rumput tu masih lebat dengan rumput, kita boleh tengok ada lembu lepak-lepak kat tepi. Kenapa? Sebab dia kenyang. Tapi manusia lagi teruk pada tu kan. Kenyang pun makan lagi. Itu yang Allah kata balhum adhal.
Lagi sedap lagi tu kita makan. Binatang dah. Kalau dia kenyang dia diam. Lepas tu ular, kalau dia makan apa kambing misalnya, dia telan kambing, dia kenyang berapa hari tau. Banyak hari. Selama dia kenyang, dia tak akan makan apa-apa lagi. Itulah rahsia orang boleh bela binatang buas. Kan ada orang bela harimau, bela singa, bela ular kobra pun ada orang bela, king kobra ada orang bela. Apa rahsia dia boleh bela binatang-binatang yang bahaya ni? Buaya ada orang bela dekat depan rumah. Ada kan orang bela buaya depan rumah? Macam mana boleh bela? Sebab binatang punya fitrah, dia takkan makan kalau dia kenyang. Jadi maknanya kita bagi cukup makan dia okey. Habis kenapa buaya makan orang? Kena ingat, dalam ekosistem dunia, hidup kat dunia ni, manusia ni dia adalah pemangsa paling atas. Dia bukan makanan mana-mana haiwan. Kita duk takut kan binatang ni boleh makan kita, buaya boleh makan orang, ular boleh makan orang. Kenapa binatang ni sampai makan orang? Padahal orang, manusia bukan makanan dia. Sebab ada perbuatan tangan manusia yang membuatkan dia tak cukup makan. Habitat makanan dia dirosakkan. Ular, makanan dia kan katak dengan tikus je. Orang ni besar sangat untuk dia. Katak dengan tikus. Tapi kita rosakkan habitat katak. Kita buat pencemaran air sampai katak tak ada tempat. Akhirnya ular pergi tempat biasa, tak ada katak. Kan, pergi tempat biasa, sini ada katak ni, tengok tak ada. Sebab dah rosak pencemaran air. Kan? Jadi tu maknanya kita kata sampai tikus pun ada rosak juga dia punya habitat. Kan kita buat binaan-binaan, bangunan-bangunan, kita racun-racun, semua tu semua merosakkan habitat. Akhirnya binatang pun makan apa yang ada depan mata dia. Sebab fitrah dia, kalau dia lapar dia akan makan apa yang ada depan mata dia. Dia baunya ini daging, tu makanan dia, dia pun makan. Buaya, ada satu kes kan, buaya tu dia makan orang kan. Lepas tu bila dikaji-kaji, pencinta alam kaji kenapa sampai buaya makan orang. Sebab mesti ada sebab. Rupanya bila dikaji, tengok habitat buaya kat sungai tu, makanan buaya apa sebenarnya? Bukan orang lah. Orang yang makan buaya. Ada manusia makan buaya. Kalau dia tak makan buaya pun, dia ambil kulit buaya buat handbag. Tapi sampai sekarang kita tak pernah jumpa buaya pakai handbag. Maksudnya buaya ada gitu. Apa makanan buaya sebenarnya? Udang. Atau kalau orang nak cari udang kan, kalau dia ada ilmu, dia cari tempat mana banyak buaya, situ banyak udang. Tapi mengandaplah buaya tu nak ambil udang kan. Baik. Habitat udang tu dia rosakkan. Manusia yang rosakkan. Minyak sampai udang-udang tak boleh hidup, buaya tak cukup makan. Akhirnya dia naik atas darat. Mula-mula dia cari ayam dulu. Ayam pun tak cukup juga. Ayam semua duduk dalam kandang. Kandang semua berkunci, dia tak boleh masuk. Ayam bebas dah jarang ada sekarang kan. Ni kalau kat Taman Ceras Utama ada orang bela ayam. Susah kan? Susah. Jadi akhirnya buaya tu tak ada makanan ayam, dia pergilah cari orang. Itu maknanya manusia juga yang buat kerosakan. Baik. Itu hakikat kita. Baik, bila kita kenal siapa diri kita, maka kita kena bagi fokus untuk menyihatkan diri kita yang sebenar, iaitu bagi makanan dia. Baik, makanan paling sedap untuk roh kita adalah solat. Itu yang Nabi sebut sebagai waju'ilat qurrata a'yun fi solat. Itu nama saya di situ. Apa makna dia? Nabi kata, aku suka menjadikan solat sebagai penyejuk mataku. Qurrata a'yun makna penyejuk mata. Penyejuk mata, penghibur hati. Jadi maknanya kalau Nabi kecewa, Nabi susah hati, Nabi gelisah, Nabi tak senang, Nabi akan duduk solat. Nabi akan angkat takbir dan Nabi solat. Sebab solat tu akan jadi penenang hati Nabi. Itulah makanan kita yang paling sedap. Itu kita cerita tadi, kena banyak-banyak solat. Kalau sedih sangat, jangan cari orang, cari Allah. Lepas habis cerita kat Allah, baru kita cerita kat orang. Tu pun kalau perlu lagi. Kalau tak perlu, tak payah. Cuba letak target dalam hidup kita. Kalau boleh, sampai satu umur nanti, sampai satu ketika nanti, kita dah tak perlukan manusia untuk bercerita. Boleh tak? Letaklah target. Tak apalah, tak tercapai pun, tapi usaha. Satu hari nanti kita tak mau cari orang dah untuk bercerita. Kita nak cari Allah je. Kita nak cerita semua dengan Allah. Cerita dengan orang ni macam cerita sembang-sembang, bukan cerita yang dalam bentuk macam sekarang kan. Orang kalau ada masalah, kita akan cari orang kan. Bila kita ada masalah, kita cari orang tu, kita cerita. Kita nak cari penyelesaian daripada orang. Orang-orang tu semua kita tukar. Kita nak cerita semua pada Allah. Dia dengan Allah ni, bila tadah tangan, jangan doa je, bercerita. Cerita. Kalau rasa tak mau tadah, tak apa, duduk atas sejadah tu bercerita. Tak pun sambil masak ke, cerita dalam hati kita tu, cerita dengan Allah. Ya Allah, hari ni kan
pagi tadi ingat nak masak benda lain, tiba-tiba jadi benda lain sebab buka-buka peti ais, rupanya bahan tak cukup. Cerita lah. Kita biasa kita cerita dengan orang kan. Itu cerita dengan Allah tak apa. Allah suka kita bercerita dengan Allah walaupun sekadar menceritakan slipper kita yang putus. Datang masjid, slipper putus, cerita dengan Allah, balik tu on the way kan, dengan terjinjak-jinjak sebelah slipper putus tu. Ya Allah, hari ni slipper aku putus. Allah memang tahu slipper kita putus, tapi Allah suka kita macam cerita itu. Maknanya menandakan hubungan kita yang sangat dekat dengan Allah. Itu hubungan kita dengan Allah yang kita nak dapatkan cinta yang sebenar itu. Baik, jadi untuk membina cinta ni, muka surat 10 ada gambar tu, ada bulat tu. Untuk membina cinta Allah ni, maka bila kita tahu kita ada roh dan jasad, maka kena dibuat usaha ke atas kedua-duanya sekali, ke atas roh dan jasad. Baik, usaha atas roh adalah dengan, dalam bulat tu ada tulis ilmu. Dia akan ada huraian lah, tapi saya tak huraikan lah kan? Kita ambil point je. Baik, ilmu. Jadi yang pertama, kena tambah ilmu dalam diri kita. Itu usaha roh kita. Usaha yang kedua, banyakkan tafakkur dan tadabbur. Apa itu tafakkur? Berfikir. Fikir. Setiap tengok dunia ni fikir. Cuba kalau kita rasa kita boleh tengok video-video tentang alam bawah laut, itu kita fikir tengok. Subhanallah, ciptaan-ciptaan Allah di dasar laut tu kita tak pernah tengok di dunia ni, ajaib. Ada ikan kan, ada satu jenis ikan, dia bentuk dia macam ikan pari kan. Dia tu kalau duduk atas pasir, dia boleh gerak, tiba-tiba hilang. Kita tengok, mana dia? Tengok-tengok, tiba-tiba ada kedip mata. Ada dua mata dia masih nampak. Maksudnya dia boleh masuk dalam pasir. Kita tak nampak dah dia langsung, tapi mata dia masih boleh tak tertutup. Macam mana dia buat tu? Boleh tak kita ni masuk dalam pasir, lepas tu tapi mata kita terbuka? Ikan tu boleh buat kan? Dan mata dia tak tahu dia buat macam mana. Mata dia memang nampak lah dari luar. Maksudnya keliling mata dia ada cover ke, macam mana cara dia buat tak tahu. Tapi tu keajaiban ciptaan Allah. Kalau tak boleh nak masuk dasar laut ni, duduk-duduk kadang kan. Kalau duduk-duduk kat rumah, kat balkoni rumah ke, tengok atas langit. Macam mana Allah ciptakan awan yang terawang-awang. Allah ciptakan bintang tanpa tali yang menggantung, tanpa tiang yang menegakkannya. Allah ciptakan angin yang kita dapat rasakan wujudnya, tapi tak dapat dilihat adanya dia. Itu semua maknanya tafakkur. Tadabbur ni lebih kepada Quran. Itu kuliah tafsir. Biasa tafsir, tadabbur ada beza tak? Kalau tafsir ni kita menjelaskan isi kandungan Quran, makna dia. Kalau tadabbur ni maknanya kita sesuaikan isi kandungan Quran tu dengan hidup kita. Jadi macam mana kita nak laksanakan. Saya ada beberapa kuliah tadabbur, banyak online ni. Contoh kalau malam tadi ada Rabu setiap minggu. Online lah, boleh tengok kat YouTube, Facebook, TikTok ada, Instagram kadang-kadang. Kalau online kat rumah biasanya adalah semua. Kalau kat luar biasa IG tak ada. Tapi YouTube ada, insya-Allah. YouTube dengan TikTok. Tadabbur tu maknanya kalau yang Rabu malam tu tadabbur surah-surah wanita. Dah lama dah. Al-Nur, lepas tu Al-Ahzab, lepas tu An-Nisa, sekarang tengah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Kita tadabbur maknanya kita nak tahu sebenarnya Allah nak bagi tahu ayat dalam Quran tu untuk kita tu apa. Sebab gini, kadang dalam Quran dia ada cerita kan, banyak cerita dalam Quran kan. Kalau rasa nak baca novel jangan macam baca Quran tu, ada banyak cerita. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Adam kan, banyak cerita Nabi-Nabi tu. Ataupun kisah Luqmanul Hakim, ada banyak cerita. Ada juga cerita dua lelaki yang bersembang-sembang, walaupun tak disebut siapa tapi ada cerita, banyak cerita dalam tu. Kita kalau baca cerita dalam Quran, kadang-kadang bila kita tak tadabbur, kita akan baca macam baca novel. Oh dia gitu, oh orang tu gitu, oh macam ni cerita dia. Untuk kita apa? Itu tadabbur. Kan? Kena fikirkan bahawa setiap cerita yang Allah cerita dalam Quran tu ada faedah untuk kita. Cuma nak kena tahu apa faedah dia. Baik, kemudian uzlah dalam bulatan tu masih dalam roh tadi. Uzlah ni maknanya duduk seorang-seorang dengan Allah sahaja, berdua hanya dengan Allah. Jumpa tak? Kita masih muka surat 10 tadi. Ada bulatan tu kan, dalam bulatan roh tu ada roh dengan jasad kan. Dalam roh tu ada ilmu, ada tafakur dan tadabbur. Yang ketiga uzlah. Uzlah ni maknanya kita berdua-duaan dengan Allah. Kena ada masa bila nak berdua-duaan dengan Allah sahaja.
Bagi yang duduk seorang-seorang kat rumah, boleh lah anytime. Yang anak banyak tu payah. Itu waktu dia tengah malam. Itu waktu terbaik untuk uzlah. Dan kemudian sucikan, maknanya kita kena menyucikan ruh kita. Cuci ruh ni ada kaedah. Tak boleh reka-reka. Macam mana cara cuci? Ada 5 ni. Tombol hati. Biasa dengar lagu opik. Saya cari balik. Ubat hati. Ubat hati ada 5 perkara. Itu cara cuci hati tu. Tadabbur Quran. 1. Yang kedua, banyakkan puasa. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, dekat dengan orang yang soleh. Satu lagi. Apa tu? Solat malam dirikanlah. Banyakkan berpuasa. Zikir satu lagi. Okay? Cari balik lah. Yang pasti 4. Satu ni zikir ke? Saya tak berapa ingat. Cek balik. Ada je nasyid tu, obat hati. Kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia, obat hati tajuk dia. Kalau bahasa Jawa, tombol hati. Tapi nanti kan keluarlah bahasa Jawa ni. Tak faham lah. Baik, itu apa yang kita perlu lakukan pada jasad kita adalah dengan membanyakkan ibadah, kemudian dekat dengan pencinta Allah tadi yang kita sebut. Dekat dengan orang yang cintakan Allah, maknanya dekat dengan orang soleh. Tu yang kena rajin-rajin datang masjid. Orang datang masjid ni insya-Allah dia baik dengan arti kata orang baik ni ialah orang yang nak kebaikan. Walaupun kita rasa jiran kita lagi baik daripada kawan kita yang datang masjid, tapi itu baik di mata manusia. Kita nak yang baik di sisi Allah. Baik di sisi Allah ni adalah orang yang nak jadi baik, walaupun asal dia tak baik. Ada orang yang memang lahir-lahir dah baik. Dia tak semakin baik pun, dia memang baik sejak lahir. Keturunan dia memang genetik baik-baik. Perangai baik. Yang tu di sisi Allah belum tentu baik pun. Kita nak ni yang kawan-kawan kita yang sentiasa mencari kebaikan. Itu yang namanya saleh. Dekat dengan orang-orang yang nakkan kebaikan. Kemudian menjauhi maksiat dan banyakkan diam. Bercakap hanya bila perlu ataupun bercakap hanya apabila benda yang kita cakapkan tu dapat pahala. Nak tahu dapat pahala tak dapat pahala, sekali lagi kita belajar. Baik. Kemudian muka surat 21, penghalang cinta Allah. 21 penghalang cinta Allah. Nama dia hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takutkan kematian, atau karahiyah tu makna benci. Jadi takut dalam keadaan benci dengan kematian. Sebab kita sayang dengan dunia dan kita tak mau mati. Itulah penyakit kenapa tak jumpa cinta Allah. Dan sekarang kalau ditanya, ni kalau mati sekarang okey tak? Yang mula fikir, tadi buat keluar dah ikan keli kat dalam singki tu, tengah hari nak masak, macam mana lah kalau mati sekarang? Tu yang pendek sikit. Yang panjang sikit, yang jauh sikit, anak kita nak kahwin minggu depan, kenduri kahwin, kita mati sekarang macam mana? Bagilah lepas kenduri dulu. Ataupun ada yang paling baik lah, ni ahli masjid biasa guna ayat ni, amal tak cukup lagi. Yang ni pun tak bagus juga rupanya. Bila amal kita nak cukup? Nak tanya umur berapa rasa cukup amal? Boleh jawab tak? Umur berapa rasa cukup amal? Dan cukup amal tu maknanya macam mana? Solat jadi banyak mana? Cukup amal, cukup solat tu berapa rakaat? Tahu tak kita Imam Ahmad bin Hanbal itu solat qiyamul lailnya kalau waktu sihat 100 rakaat, waktu sakit 50 rakaat. Cukup tak 100 rakaat sehari? Solat sunat saja, tak campur yang fardu. Cukup tak? Tak cukup lagi kan? Dan tambah lagi. Apa tu? Baca Qurannya, khatam Quran. Ada ulama yang khatam Quran sehari 3 kali. Bila rasa-rasa boleh khatam Quran kita? Tak payah sehari 3 kali lah, 3 hari sekali. Tu kalau nak kira cukup, tak cukup sampai bila-bila. Jadi maknanya kita tak perlu bagi apa-apa jawapan. Yang penting kita sentiasa menyediakan diri kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Dengan makna kata buat baik sepanjang hidup kita. Sebab perasaan takut dengan kematian itu menyebabkan kita takkan jumpa cinta Allah. Muka surat 26 ada gambar lagi. Gambar cinta Allah kan, ada love tu, cinta Allah akan menyebabkan bila kita mati kita akan terus bertemu dengan Allah. Tadi burung tadi bila duduk dalam sangkar, dibukakan pintu sangkar, dia akan sangat bahagia sebab dia tahu inilah saat dan ketikanya dia akan bertemu dengan Allah terus. Sebab tu orang mati syahid senyum orang, sebab
Dia seronok. Inilah masa yang aku tunggu-tunggu. Hidup kat dunia ni tak best. Bagi tahu hidup kat dunia ni, mana satu masa yang kita pernah sangat bahagia nikmat sampai tidak ada sedikit azab pun? Tak ada. Sebahagia-bahagia kita kat dunia, sesedap-sedap makanan yang kita nak makan, semahal-mahal makanan tu nak makan, kena buka perut juga kan, kena kunyah juga kan. Boleh tak kita makan tanpa buat apa-apa, kemudian kita dapat nikmat, menikmati makanan tu? Tak boleh. Lepas tu kalau dah beli makanan mahal-mahal, beli lobster seekor sampai RM500, lepas tu buka poket tengok, aduh, kering poket, azab lagi. Kalau rumah besar-besar selesa mewah, azabnya lagi berat tu. Sekali paip bocor, nak cari paip mana bocor kan. Sekali beli sabun sedozen, pasal bilik air ada 12. Jadi maknanya tu kita kata senikmat-nikmat kat dunia, kita takkan jumpa nikmat yang sebenar. Sebab tu duduk kat dunia ni memang bukan best. Siapa yang mencari bahagia kat dunia, yang mencari kesenangan kat dunia, silap tempat. Silap. Ada banyak sebut kan sifat dunia. Apa sifat dunia? Lahun wa la'ibun. Sifat dunia ni penuh dengan tipu daya dan permainan. Apa lagi sifat dunia? Sifat dunia ni merosakkan. Sifat dunia ni sementara. Sifat dunia ni adalah hanya jambatan, hanya ladang tempat bekerja. Tak ada pun kata dunia adalah tempat untuk kamu mendapatkan kenikmatan. Tak ada. Lepas tu kita tak kadang tahu tapi tak sedar, duk cari juga bahagia, kaya, senang gitu. Padahal silap tempat. Dunia bukan tempat untuk tu. Ya? Dan dalam gambar tu juga sebut cinta dunia dan takut mati akan menjadi tembok yang menghalang kita untuk sampai kepada cinta Allah. Dan akhir sekali muka surat 27 ada puisi indahnya hidup dalam dakapan cintanya. Cinta Allah adalah cinta yang maha luas, cinta yang tidak pernah mengecewakan, cinta yang pasti berbalas, cinta yang memberi ketenangan. Inilah yang kita nak sebenarnya. Apa yang kita dapat daripada cinta Allah adalah satu, dia takkan pernah mengecewakan. Dia adalah cinta yang pasti berbalas. Kalau cinta manusia kadang kita tepuk sebelah tangan. Kalau Allah dah, memang pasti Allah balas. Allah memang dah cinta kita. Tunggu lagi kita nak cintakan dia dengan sesungguhnya, maka dia akan membalas cinta itu dengan lebih hebat lagi. Dan kemudian dapat cinta Allah, kita akan dapat ketenangan hidup yang sebenar dalam dunia ni. Dan gambar terakhir muka surat 30, kita datang dari Allah, dan kemudian bila kita meninggal, kita akan tinggalkan jasad ini dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Setelah kita hidup kat dunia, maka laluilah perjalanan hidup kat dunia ni dengan penuh bahagia. Hati kita bahagia bahawasanya kita kan kalau kat dunia ni menghadapi kesusahan, kepayahan, kekurangan harta benda, hilangnya orang yang kita sayang kan, adanya penyakit dan sebagainya. Kita punya rasa bahagia adalah bermakna kita betul tengah ada kat dunia. Siapa yang suami dia perangai lah, awak lah suami aku perangai macam ni, tak macam perangai suami orang sebelah. Tu kita kata macam tu pasal kita tak tahu perangai suami orang sebelah. Kita nampak kat luar je kan. Kalau kita rasa suami kita ni perangai gini lah, kenapalah susah sangat rumah tangga kita ni tak bahagia, Alhamdulillah, maknanya suami kita manusia. Sebab kalau dia sempurna semua, dia malaikat. Sedangkan Nabi yang maksum pun ada buat silap kan. Kan Sayyidatina Aisyah yang sangat solehah, itu pernah juga terasa hati dengan Nabi kan. Suami Nabi, isteri Sayyidatina Aisyah pun masih ada masalah. Apalagi kita, Aisyah bukan. Suami Nabi jauh sekali gitu. Jadi maknanya itulah dunia. Hidup rumah tangga kita gitu. Dan apa juga kepayahan kita hidup kat dunia, kita alami kekurangan-kekurangan, perasaan yang tak selesa dan sebagainya. Betul lah makna kita ada kat dunia. Kalau tiba-tiba kita duduk kat rumah kita tu, nak apa-apa, ting, semua ada. Takut silap tempat. Ni tampak sikit pipi, betul ke aku kat dunia? Takut tengah mimpi dalam syurga. Sebab dunia ni memang macam tu, susah kan? InsyaAllah. Jadi itulah pencarian kita mengenai cinta hakiki. Maka mencari cinta hakiki, cinta Allah ini bukanlah satu pilihan. Ada yang kata ini pilihan orang yang nak dekat dengan Allah. Tak, dia satu kewajipan. Sebab bahasa iman Allah selalu bahasakan dengan kata-kata cinta. Jadi cinta Allah bermakna keimanan yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT. Dan keimanan itulah yang akan menjamin kehidupan dan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Ya, wallahu a'lam. Sekadar itu aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup terus. Tak ada pengurusi kan? Okey.
Okay, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan salat.